Dajjal ini kalau dia datang, ramai manusia yang akan ikut dia. Nabi pesan dah, bila datangnya Dajjal, bila munculnya Dajjal, Nabi pesan. Apa dia? Kurung dan ikat anak isteri kamu di rumah. Kerana apa? Kerana orang perempuan yang banyak mengikut Dajjal nanti. Nabi pesan. Hari ini pun kita boleh tengok bagaimana bila datangnya artis luar negara dengan apa nama K-pop lah, apa benda lah. Tengok anak-anak kita lagu mana. Seolah-olah mereka ini telah dirasuk oleh jin, kena histeria berjumpa apa nama artis kesayangan mereka. Itu baru tentera Dajjal, belum lagi Dajjal. Mana kata akidah kita, mana kata keimanan kita. Walaupun kita mengaku kita ini beriman kepada Allah, tetapi baru sahaja tentera Dajjal yang datang, belum lagi Dajjal yang sebenar, kita sudah tewas. Jangan kata orang yang tidak beriman kepada Allah, orang Islam sendiri pun perangai dah jadi macam Dajjal. Tengok macam mana apa mereka buat manusia ini begitu hina. Letak duit RM1, duit kertas ni banyak-banyak ni letak dalam satu apa nama, macam lebih kurang blower lah, blower besar ni. Orang kata apa, angin yang kuat ni bila dia letak tu, tembak duit ke bawah. Orang-orang kita hak kata beragama Islam ni berebut-rebut kutip duit. Hinanya kita. Itu belum Dajjal datang. Dajjal nak bagi tahu yang kata kita ni kena pegang sungguh-sungguh keimanan kepada Allah. Allah Ta'ala uji kita sebelum munculnya Dajjal. Allah Ta'ala apa nama menimpakan ke atas kita 3 tahun kita akan ditimpa kemarau. Ni pun dah datang, ni musim kemarau ni. Kalau di Semenanjung, sini pun sama lama dah tak hujan. Di Semenanjung pun panas sekarang lain macam. Tapi wallahualam lah, kita tak tahu. Cuma saya nak bagi tahu 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal, Allah Ta'ala akan buat dunia ini kemarau. Tahun pertama hujan tak turun, maksudnya turun juga tapi sikit. Tahun kedua hujan turun lebih sikit. Tahun ketiga hujan tak turun dah. Ketika itu tanaman kita habis. Tuan-tuan ada tanam apa? Jagung ke, ubi ke, pokok kelapa ke, habis kering. Bela apa? Bela lembu, bela kerbau, bela ayam, bela kambing, semua mati. Ketika itu manusia tidak ada apa nak makan. 3 tahun ini, dalam keadaan 3 tahun ini, manusia terutamanya orang Islam tidak ada apa-apa nak makan. Maka ketika itu seorang sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, jadi kalau dah jadi begitu, apakah makanan mereka?" Maka jawab Nabi, makanan mereka adalah zikir. Makanan orang Islam ketika itu, ketika diuji dengan kemarau sampai semua binatang ternakan mati, semua tanaman kering, apakah makanan umat Islam ketika itu? Adalah zikir, iaitu bertahlil kepada Allah, la ilaha illallah, bertakbir kepada Allah, Allahu akbar, bertahmid kepada Allah, alhamdulillah, bertasbih kepada Allah, subhanallah. Orang yang berzikir kepada Allah ketika itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itulah makanan mereka dan mereka kenyang dengan zikir. Kita dengar ni macam tak logik betul Ustaz. Kenyang macam mana dengan zikir? Kita boleh tak cuba? 3 hari sudah lah. Kita tak payah makan apa, berzikir aja. La ilaha illallah. Agak-agak boleh tak tahan. Minum air pun tak, jamah nasi pun tak, berzikir je. Kalau kita fikir logik akal, nak kenyang macam mana berzikir? Tapi bila Rasulullah kata mereka kenyang dengan zikir, maka kenyanglah. Kenyang. Hak ni yang kita kena yakin. Maka bila Dajjal sampai, dia nak uji, Allah Ta'ala bagi tahu dah kepada kita semua melalui Nabi SAW, fitnah yang paling besar adalah fitnah yang dibawa oleh Dajjal.
Maka Dajjal, bila dia Dajjal datang dalam keadaan umat Islam ini dalam keadaan yang lapar. Orang Kedah kata lapar sungguh. Dajjal datang, dia bawa dengan pengikut dia makanan. Dalam hadis sebut dia bawa makanan punya banyak. Nabi umpamakan seperti segunung roti. Kita boleh bayang tak? Gunung Kinabalu tu roti. Dia datang maka dia tawarkan kepada kita ini hak tengah lapar masa tu. Kamu nak makanan ni tak? Kita tengah lapar, mestilah kita kata nak. Syarat dia apa dia? Syarat dia kamu mesti beriman dengan aku. Ini Dajjal punya. Kita ketika itu kalau kata iman kita tidak kuat, iman kita goyah. Sedangkan kita mengaji tauhid, Allah Ta'ala ini tidak sama dengan sesuatu pun. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak akan sama dengan sesuatu pun. Mukhalafatuhu lil hawadith. Kita mengaji sifat 20. Allah Ta'ala ini bersalahan zat dia dengan benda yang baharu. Tak sama. Bila Dajjal, bila akidah kita kuat, bila kita dengar Dajjal ini mengaku sebagai Tuhan, automatik kita tolak tu. Kerana apa? Kerana Allah tidak berbentuk seperti makhluk baharu. Allah Ta'ala tidak berbentuk, tidak bertubuh, berjisim, tidak. Dajjal bukan Tuhan. Itu secara kiraan yang mudah. Tetapi orang yang kata mengaku beriman tetapi iman dia tidak teguh, dia mula goyah. Sebab apa? Sebab Dajjal ini Allah Ta'ala memang memberikan dia magic power. Memang Allah Ta'ala izinkan Dajjal dia boleh buat sesuatu perkara yang menyalahi adat keluarbiasaan, luar biasa daripada adat. Kamu nak hujan, tempat kamu sudah kering, nak hujan, tak ada masalah, aku turunkan hujan. Memang hujan turun sungguh dengan izin Allah. Bayangkan kampung kita yang kering kontang, retak habis tanah, tak ada apa yang tinggal. Dajjal datang, dia kata kamu nak hujan tak? Orang yang beriman, iman dia yang kuat, dia akan cuba lawan. Sebab apa? Dajjal ni dia bagi syarat. Dia bagi syarat suruh beriman dengan dia. Ini Dajjal. Itu nampak macam tak power lagi. Ada lagi fitnah Dajjal yang dia bawa apa dia? Dia menghidupkan mak ayah kita yang telah lama meninggal dunia. Cerita dia bukan menghidupkan, tapi dia boleh menyerupakan syaitan seperti mak ayah kita sebiji. Kalau kata tek lalat di sini, syaitan tu menyamar tek lalat di sini. Antara fitnahnya yang Nabi sebut, cerita dia ni cerita Dajjal lah. Bagi tanya kepada Arab Badui ni, jika aku membangkitkan mereka, adakah kamu bersaksikan bahawa aku ini Tuhan kamu? Maka Arab Badui itu kata, na'am. Ya. Itu mudah sangat. Dan Dajjal ini dia panggil dua syaitan, dua ekor syaitan. Dia panggil dua ekor syaitan ini, okey, kamu tolong serupakan diri kamu dengan mak ayah dia yang telah lama mati. Maka syaitan ini pun menyerupai. Memang sebiji. Syaitan ini dia memang link kuat dengan Dajjal. Syaitan dia memang link kuat. Dia memang berkawan rapat. Dia tolong sungguh. Dia tolong sungguh Dajjal untuk menyempurnakan gerak kerja Dajjal itu. Maka dia pun datang dalam keadaan gambaran yang sama dengan mak ayah kita, tak ubah, tak beza sikit pun. Maka syaitan yang menyamar, dua orang yang menyamar tadi, dia kata apa dekat anak dia lah, konon-kononnya anak dia lah. Dia kata apa? Wahai anakku. Dia panggil. Bila Arab Badui ni dengar, dia kata ya bunayya, wahai anakku. Sebiji macam suara mak ayah dia. Dia kata apa? Wahai anakku, ikutlah Dajjal.
kerana sesungguhnya dia adalah Tuhan kamu. Ini yang kata mak ayah yang kata diserupakan, syaitan menyerupai mak ayah dia ini, suruh kata apa? Ikutlah dia Dajjal ini kerana dia adalah Tuhan kamu. Ini antara cabaran. Dan kita pun bukan kata kita nak cakap besar. Oh, Dajjal datang ni aku faham, aku ingat dah. Nabi kata kalau ada tulis kafara, ini tak, jangan ikut. Mata buta sebelah, dan macam-macam lagi lah. Jangan kita rasa aku boleh lawan. Jangan. Sebab apa? Nabi kata ramai yang boleh cakap macam tu akhirnya menjadi pengikut Dajjal. Sebab itulah Nabi ajar kita supaya berdoa semoga Allah Ta'ala menjauhkan kita daripada fitnah Masih Dajjal. Doa yang kita kena baca antaranya.